Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kebaktian doa malam pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Silakan kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian yang pertama. Walau 1000 lidahku. Kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Setiap dosa kami Tuhan hapuskan. Karena kasih Tuhan yang besar di atas kayu salib, Tuhan menyelamatkan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami pada hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Hidup kami mau menyerahkan untuk Tuhan. Setiap pikiran kami mau pikirkan untuk kebaikan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menyapa kami, sehingga kami diubahkan menjadi pribadi yang semakin baik. Memiliki pengharapan, kasih, dan juga iman yang bertumbuh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan, atau yang belum bisa bersama-sama kami mendengarkan ya Tuhan. Kiranya di lain waktu kami bisa bersama-sama beribadah ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 各位亲爱的弟兄姐妹们，晚安 Senang！ sekali kita pada malam hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 我们非常高兴，今天晚上我们仍然有机会一同来敬拜主。 Kita akan melanjutkan di dalam renungan kita minggu yang lalu. 我们要继续上个礼拜我们所思想的。 Tema yang akan kita renungkan yaitu bertahan dari serangan iblis. 我们所要思想的题目就是抵挡魔鬼的攻击。 Minggu lalu kita sudah diingatkan bahwa kehidupan kita sesungguhnya bagai sebuah pertandingan. 上个礼拜我们已经被提醒，其实我们的生活就像一场的竞赛。 Kita bisa menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. 我们可以面对我们生活上的任何的问题。 Iblis memang tidak maha kuasa. 虽然这个魔鬼并不是全能的， Tetapi ia cukup mampu untuk menciptakan sebuah situasi yang bertujuan untuk menjatuhkan kerohanian orang-orang percaya. 但是他能够制造一个的这个情况，使到我们基督徒的这个属灵生活垮下来。 Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. 我们仍然打开我们的圣经，记载在以弗所书第6章第10到第
20节。 Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20, Paulus meneriakkan sebuah kata, bertahanlah. 在第6章第10到13节的时候，到12节的时候，保罗告诉我们，叫我们要抵挡。 Hal inilah yang memberitahu kepada kita ada 3 rahasia bertahan dari serangan iblis. 就是这句话告诉我们有3个秘诀，要如何来面对魔鬼的这个攻击。 Yang pertama, bersandar pada kuat kuasa Tuhan. 第一就是我们要依靠上帝的大能大 Yang 力。 kedua, ambillah semua perlengkapan senjata Allah yang telah tersedia. 第二呢，就是我们要拿着上帝为我们预备的全副的军装。 Dan yang ketiga, dukungan dari komunitas orang-orang percaya. 第3点呢，就是我们信徒之间的互相的这个支持。 Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang poin pertama serta perlengkapan senjata Allah yang pertama, yaitu mengenai kebenaran. 上个礼拜我们已经知道了，而且知道第2个上帝给予我们的这个武器。 Kita harus mengetahui tipu muslihat iblis oleh karena kita sudah mengerti kebenaran yang ada. 我们要晓得这个魔鬼的诡计，因为我们已经有了这个真理， Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 因此我们能够分辨什么是对的，什么是不对的。 Untuk membedakan jam tangan merek Rolex dan jam tangan merek Rolex. 我们要如何分辨 Rolex 的手表以及 Rolex 的手表呢？ Ya, kemudian perlengkapan senjata selanjutnya adalah baju jirah. 接下来的这个武装就是我们的护心镜或者胸甲。 Baju jirah ini dikenakan untuk mengamankan organ-organ tubuh yang penting di dalam tubuh manusia. 胸甲的作用就是保护我们身体重要的部分， Seperti jantung, paru-paru, dan hati. 就是保护我们的心脏、我们的肺部。 Demikian juga dengan keadilan Kristus 同样的，上帝的公义 yang dilekatkan kepada kita merupakan baju jirah kita 在我们的身上就成为我们身上的胸甲， untuk menghadapi panah-panah api daripada si jahat. 来面对那些恶者的这个火箭。 Keadilan Kristus yang tertanam di dalam diri kita inilah baju jirah yang akan membentengi kita, membentengi hati kita terhadap serangan-serangan yang dilancarkan iblis terhadap kita. 深藏在我们心中的公义，就是给我们的武器来面对魔鬼一切的这个攻击。 Ini perlengkapan senjata Allah yang kedua yang Tuhan sudah sediakan bagi 这 kita. 就是上帝已经为我们预备的第2个的武器。 Kemudian yang selanjutnya, kasut untuk memberitakan Injil setiap saat. 接下来就是我们穿戴传福音的鞋子。 Memberitakan Injil juga ada sebuah perlengkapan senjata Allah. 传福音也是上帝给予我们的一个武装。 Mungkin saja kita selama ini mengetahui perlengkapan senjata Allah itu berupa puji-pujian, membaca Alkitab, ataupun berdoa saja. 可能一向以来，我们认为只有祷告、唱诗或者敬拜成为我们这个武器或者武装。 Tetapi sesungguhnya ketaatan kita pada dalam pemberitaan Injil ini adalah sebuah senjata perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. 其实呢，传福音也是上帝已经为我们预备的这个全副的精装之一。 Karena janji daripada Allah, janji daripada Kristus, janji daripada Tuhan terhadap kita yang memberitakan Injil adalah apa? Penyertaan yang daripadanya. 因为上帝对我们传福音的应许之一，就是他必须与我们同在。 Kasut atau penutup kaki dari tembaga 我们的鞋子或者用桶做的一个鞋，保护脚的这个筒鞋， inilah yang dikenakan pada zaman dahulu sebagai perlengkapan senjata militer. 就是以前军队里面其中之一的一个武装。 Penggunaannya untuk melindungi kaki dari perangkap yang ada. 它的作用就是保护我们的脚不至于被吓住， Dan juga melindungi kaki kita dari benda-benda tajam. 也保护我们的脚免遭受一些这个锋利的这个铁器， Untuk melindungi luka-luka yang disiapkan oleh musuh.
然后保护我们的这个脚步是敌人特别为我们设备的。 Dan Injil yang diberitakan adalah Injil damai sejahtera. 我们所传的福音是和平的福音， Karena memberikan perdamaian antara Allah dan manusia. 因为将这个和平或者平安带来的我们给我们从上帝给予我们， Dan manusia dengan sesama 然 manusia. 后人与人之间的和平。 Ada seorang penulis buku yang bernama Dr. Whitby berkata, 有一个作者名叫威比，他这么说： supaya kamu siap bertempur, 为了使到你能够预备战争， kenakanlah kasut Injil damai sejahtera. 你要穿戴这个和平的鞋子， Berusahalah keras memiliki pikiran yang suka damai dan tenang. 你要设法拥有这个平静而和平的思想， Seperti yang diminta dalam Injil. 就像这个福音所要求的。 Janganlah mudah dihasut 我们不要被被这个煽动， atau mudah bertengkar, 或者容易起争执， melainkan tunjukkanlah segala kelembutan dan segala kesabaran kepada semua orang. 然后向所有的人展现我们的忍耐。 Dan ini pasti akan melindungi kamu dari banyak godaan dan penganiayaan berat. 这个将会使我们避免一些的诱惑，而且很大的这个逼迫。 Seperti sepatu tembaga yang melindungi prajurit-prajurit dari perangkap-perangkap yang 就 ada. 像那个筒鞋怎么样保护那个士兵的脚。 Saudara-saudari yang terkasih, inilah perlengkapan senjata Allah tentang kasut pemberitaan Injil yang penting bagi kita. 这就是上帝为我们预备的这个军装之一，就是我们这个传福音的鞋子。 Kemudian selanjutnya senjata perisai iman sebagai dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 接下来的就是信心，信心就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Iman sekalipun tidak tampak kasat mata namun memiliki manfaat yang mengagumkan. 即使我们看不到这个信心，但是给我们带来了非同凡响的这个效益。 Iman kita pada Kristus itu membawa penebusan dosa bagi kita dan keselamatan bagi kita. 我们对上帝的信心给我们带来了这个赎罪的这个恩典，以及这个救恩的恩典。 Di dalam masa COVID seperti sekarang ini, 在面临这个疫情的这个情况当中， kita meyakini dengan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. 我们用信心的来体会到上帝不曾离开我们。 Dengan iman kita meyakini bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala 我 sesuatunya. 们用信心的认定上帝在掌控一切。 Pemahaman inilah yang hanya bisa kita mengerti secara iman atau secara rohani. 这个理解，我们只能用我们的信心去体会到。 Pemahaman inilah yang akan memadamkan kita dari panah api daripada si jahat. 这个理解使我们能够抵挡这个恶者的火箭， Sehingga kita tidak hanyut terbawa oleh arus oleh karena situasi yang terjadi akhir-akhir ini. 因此我们不能够被随波逐流，特别是在现在面临这个情况当中。 Ketika khotbah ini sedang direkam, 当这个讲到被录的时候， kita mendengar yang terinfeksi COVID ini sudah melampaui 11 ribuan orang. 我们知道已经被感染的人数每天的数量超过1万多人， Dan yang meninggal dunia juga mencapai rekor itu 300-an orang per harinya. 然后死亡的人数也超标了，超过300多个人。 Kita mendengar lagi situasi di mana sebuah pesawat terbang jatuh dan menewaskan semua penumpang dan awak kapal di 我 dalamnya. 们也听到最近的发生的空难，使到全体人民这个乘客伤亡。 Kemudian kita mendengar juga terjadi gempa bumi yang ada 然后我们接下来听到所发生的这个地震， dan merubuhkan kantor gubernur.
然后将这个省长的办公室。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹 kalau 们， kita melihat dan mendengar situasi ini semua, 如果我们看到我们领受到现在这样的情况， seharusnya tidak bisa membuat hati kita tenang dan damai. 其实不能够使我们的心里平安。 Tetapi dengan iman kita tahu Tuhan beserta dengan 但 kita. 是我们用信心的体会到上帝与我们同 Itulah 在， yang membatasi atau memerisaikan kita supaya jangan terpengaruh oleh situasi yang ada dan kehilangan damai 这 sejahtera. 就保护我们不至于受到现有的情况所影响。 Kemudian pelengkapan senjata selanjutnya adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. 然后接下来的这个武装就是圣灵的宝剑。 Pedang adalah bagian yang sangat penting dan berguna bagi seorang prajurit. 宝剑对一个士兵是非常的重要而且有益的。 Firman Allah sangat penting manfaatnya dan besar bagi setiap orang percaya. 上帝的道对于我们每一位信他的人是非常的重要， Untuk bertahan dari serangan-serangan daripada si jahat. 来抵抗这个魔鬼的攻击。 Firman Allah disebut sebagai pedang roh. 上帝的道是成为圣灵的宝 Karena 剑， firman Allah didiktekan oleh roh itu sendiri. 因为上帝的道是由圣灵亲自的启示了。 Dialah yang akan membuat keberhasilan dan pedang itulah yang sangat kuat karena dia berpedang bermata dua. 这个宝剑是非常的利刃的，就是双刃的剑。 Nas Alkitab memberitahu kepada kita, 圣经告诉我们， Yesus Kristus dalam menghadapi pencobaan daripada si iblis pun mempergunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. 即使耶稣基督面临魔鬼的试探的时候，他也用了圣灵的宝剑，就是神的道。 Sehingga dia berkata, ada tertulis. 因此他说：“经上记着说， Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita mengetahui ini semuanya, 当我们知道这全部之后， maka firman Tuhan itulah yang akan menghalangi kita dan memenangkan pertandingan di dalam kehidupan dan menghadapi pencobaan. 就是这个圣经的道，保护我们来面临我们生活的一些试探。 Saudara-saudari yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹， kita tidak tahu kapan dan bagaimana iblis menyerang. 我们不知道什么时候魔鬼来攻击我们， Itu sebabnya kita harus senantiasa siap sedia. 因此我们要随时的准备， Setiap hari menjadikan firman Allah sebagai santapan rohani kita. 每一天将上帝的道成为我们生活的灵粮， Dan kita wujudkan di dalam keseharian kita. 而在我们的每日生活当中表现出来。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， renungkanlah firman Tuhan setiap 我 hari. 们要每一天的思想上帝的话语。 Gereja mengadakan pembinaan iman Kristen. 我们教会有这个信徒信仰培训班， Mari kita mengatur waktu untuk mengikutinya. 我们安排时间来参与。 Kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengerti, 如果我们有一些不明白的问题， setiap hari Kamis malam kami ada 2 hamba Tuhan yang siap melayani pertanyaan daripada saudara-saudari 每 sekalian. 一个星期四，我们有2位神的仆人也来为你们解答你们一些的问题。 Saudara-saudari yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹们， semua perlengkapan senjata Allah sudah tersedia. 上帝已经为我们预备了全副的精装。 Allah menghendaki kita mengenakannya untuk menghadapi atau bertahan daripada serangan iblis. 上帝要我们将全部的武装起来，来面对抵挡魔鬼的攻击。 Dan poin yang terakhir, 最后一点， untuk bagaimana bertahan daripada serangan iblis, 我们要如何的那个抵挡魔鬼的攻击呢？ firman Tuhan memberitahu pada kita butuhnya dukungan dari komunitas orang-orang percaya. 圣经的话语告诉我们，需要信徒之间互相的支持。 Mari kita melihat di dalam ayat 18 sampai 20. 我们来看第18到20节。 Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil.
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang terkasih, dalam pelayanan Paulus, ia menyadari bahwa ia sangat butuh bergantung kepada Allah. 弟兄姐妹们，在保罗的侍奉当中，他深深的体会到，他非常的需要，而且要依靠神。 Ia tidak segan-segan menyuruh jemaatnya mendoakan dia. 他们毫不犹豫的要求他的会友为他祷告。 Paulus tidak berbahasa basi di dalam hal ini. 在这个世上，他不会客气的。 Di dalam doa jemaat, bagi Paulus tidak hanya merupakan sebuah ekspresi persekutuan belaka. 在他的侍奉当中，祷告不只是呈现出他的这个一个团契。 Paulus meminta jemaatnya berdoa bagi dia, itu menunjukkan Paulus juga mengajari jemaatnya untuk bersama-sama bergantung kepada Tuhan. 保罗要求他的会友为他祷告，也是教导他的会友们要怎么样如何的依靠我们的上帝， Khususnya dalam menghadapi pencobaan daripada si jahat. 特别是在面对这个恶者的这个试探。 Paulus memohon jemaatnya mendoakan dia agar dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan berani. 保罗要求他的这个会友为他祷告，使到他能够正确的而且有勇气的传讲神的道。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， semua pemberita-pemberita Injil ini membutuhkan dua hal ini. 所有的传福音的人需要两件的事情。 Benar mengerti Injil tetapi tidak berani memberitakannya, itu menunjukkan Injil tanpa kuasa. 正确的了解到这个福音，但是没有勇气的传出来，等于说这个福音没有能力。 Sebaliknya, berani memberitakan Injil tanpa mengerti firman Tuhan secara benar, ini artinya Injil yang disampaikan tanpa hikmat daripada Tuhan. 相反的，有勇气去传福音，但是他所传的福音的这个正确性失去了，也等于说这个福音是失去了智慧。 Kalau kita memperhatikan firman Tuhan baik-baik, 如果我们好好的注意上帝的话语， Rasul Paulus memiliki penguasaan bahasa yang sangat baik. 使徒保罗是一个很有文学的人。 Orang-orang Yahudi waktu itu menganggapnya sebagai dewa Hermes. 当时候的犹太人把他当作 Hermes 一个神， Karena dianggap berhikmat dalam berkata-kata. 因为他在话语上讲得很好。 Dia juga adalah seorang yang sangat berani. Namun demikian, dia tetap menghendaki jemaatnya mendoakan dia. 他也是一个很勇敢的人，但是他仍然需要会友为他祷告。 Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， tidak ada orang yang betul-betul sempurna. 没有一个真正完全的人。 Kita semua membutuhkan sesama saudara seiman untuk mendoakan kita. 我们需要我们的同工，我们的信徒为我们祷告。 Bila Rasul Paulus yang sedemikian rupa saja membutuhkan doa daripada jemaatnya. 如果连保罗也需要他的会友为他祷告， Demikian juga seharusnya kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di atas mimbar ini. 同样的，何况是我们在这个讲台上侍奉的神的仆人， Sangat membutuhkan doa daripada saudara-saudari bagi kami. 非常需要你们为我们祷告， Agar kami memberitakan firman Tuhan dengan benar 直到我们能够正确的传讲上帝的 dan 话 dengan 语， berani menyampaikan firman 而且 Tuhan. 很勇敢、有勇气的传神的话语。 Saudara-saudari yang 亲爱 terkasih, 的弟兄姐妹们， banyak hamba Tuhan berani menyampaikan firman 有 Tuhan. 很多上帝的仆人，有这个很勇敢的传讲上 Banyak 帝的福 orang 音。 Kristen berani menyampaikan firman Tuhan. 有很多的基督徒很有勇气的去传 Tapi 上帝的话语， sayang tidak berani memberitakan Injil. Tapi sayang tidak berani memberitakan 但是 Injil. 很可惜的，他们不敢传福音， Berkhotbah di atas mimbar 在讲台上讲道， dan memberitakan Injil di bawah mimbar 然后在台下传福音， adalah dua hal yang serupa tapi tidak sama. 是两件看起来
很像，其实不一样的事情。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， biarlah hal-hal ini juga memberitahu kepada kita 让这些事要提醒我们， supaya kita senantiasa di dalam pelayanan bergantung kepada Tuhan. 直到我们在我们服侍的道路上时常依靠我们的神。 Dan kekuatan itulah yang memenangkan kita di dalam peperangan. 这能力使我们能够在战场上得胜。 Kapan peperangan rohani itu dimulai? 什么时候这个属灵的战争开始？ Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. 就是当我们信靠耶稣的时候。 Kapan peperangan rohani ini selesai? 什么时候这个战争才结束呢？ Ketika Tuhan Allah mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. 就是当耶稣对我们说：“你忠信的仆人，请你进来吧。” Itulah saat peperangan rohani berakhir. 这就是这个属灵的战争已经结束了。 Sebagai kesaksian penutup. 成为一个尾声的这个见证。 Sekitar awal abad 19, seorang pemuda bernama William Borden 有一个年轻人名叫 William Borden， 生活在第19世纪。 Dia mendapatkan sebuah hadiah kelulusan berupa tiket keliling dunia dan sebuah Alkitab dari ayahnya. 他从他的父亲得到一本的圣经，还有一个周游世界的船票。 Keliling dunia pada waktu itu tentu merupakan kesempatan yang sangat langka. 当时候能够周游世界是一个非常稀有的事 Apalagi 情， bagi seorang yang sangat muda. 特别是对一个年轻人来说。 Dalam perjalanan yang panjang dengan kapal laut, Borden membaca Alkitabnya pada waktu itu. 当时候在这个漫长的旅途当中，他就读了他的圣经。 Ketika dia membaca Alkitab, dia berjumpa dengan Allah secara pribadi. 当他在读圣经的时候，他个人与上帝面对面。 Dan di saat yang sama juga dia menerima panggilan daripada Allah untuk menjadi seorang misionaris. 与此同时，他听到上帝的呼召，叫他成为一个宣教士。 Sejak saat itulah dia memberikan hidupnya dan berkomitmen untuk menjadi seorang laskar Kristus. 是从那个时候开始，他就下定决心成为一个基督的精兵。 Saat berada di atas kapal itulah dia membuka Alkitabnya dan di halaman belakang terakhir dia menuliskan sebuah kalimat. 就在那个时候，他打开了他的圣经，然后在最后的一页他写上一句话。 Tidak ada pilihan. 没有选择。 Dan tahun 1905 ia kuliah. 然后1905年，他进入大学， Di kampus dia begitu giat memberitakan Injil kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada. 在校园里面，他很积极的与他们这个同学传福音， Mengajak mereka bertobat dan juga untuk bagaimana melayani Tuhan. 要他们悔改，然后服侍主。 Di saat itu dia menerima begitu banyaknya kritikan dari mahasiswa-mahasiswi yang ada. 当时候，他遭受到那些大学生们的这个批评， Tetapi dia tidak mundur. 但是他不倒退， Bahkan memperjelas panggilan dia untuk pergi ke Tiongkok untuk memberitakan Injil. 甚至能够更澄清他的这个愿望，使他能够更清楚的，他要到中国去传福音。 Setelah lulus wisuda, 当他毕业的时候， dia ditawari mewarisi perusahaan sang ayah. 他父亲要他继承他的事业， Borden juga menerima banyak tawaran pekerjaan dengan gaji yang selangit. 也有很多高薪的这个工作在等待着他。 Masa depannya begitu cerah. 他的前途是如何的灿烂， Tetapi ia menetapkan hati mentaati Allah menjadi seorang misionaris. 但是他仍然守住他的心智，成为一个宣教士。 Sekalipun ia tahu kehidupan seorang misionaris akan menjumpai banyak kesulitan. 即使他知道一个宣教士的生活将会面临种种的问 Dan 题， waktu itu dia membuka Alkitabnya di halaman akhir. 然后他在他的这个圣经在最后一面，他打开， Kemudian menulis kalimat yang kedua. 他写了第二句话： Tidak ada kata mundur. 没有回头路。 Setelah lulus kuliah dengan nilai yang gemilang, 然后他一毕业，这个很好的成绩毕业了， Borden melanjutkan studinya ke Sekolah Teologia Princeton Seminary. 他继续进入 Princeton 神学院 Ia 深 menyelesaikan 造。
ia menyelesaikan studi teologianya dengan sangat baik. 他以很好的成绩完成他这个神学课程， Sehingga dia berencana dalam pelayarannya ke Tiongkok. 因此他就计划航行到中国。 Di tengah perjalanan dia berhenti di Mesir. 在他的航程当中，他停在埃及， Tetapi hal yang tidak terduga terjadi di sana. 但是一个意料不到的事情发生了。 Di Mesir dia terkena radang otak. 在埃及的时候，他得到了一个病，就是脑炎， Dan penyakit ini sangat mematikan. 这个是致命的疾病。 Dalam sebulan Borden yang masih muda meninggal dunia dalam usia 23 tahun oleh karena penyakit radang otak. 只有1个月的时间，这个伯登在25岁就结束了他的生命。 Borden meninggal dunia bahkan sebelum ia sempat melayani di Tiongkok. 他甚至还没有机会到中国去服侍就去世了。 Apakah Borden pernah menyesali pilihannya untuk bertahan menjadi prajurit Kristus? 是不是他曾经后悔来坚持成为上帝这个的基督的精兵呢？ Jawabannya tidak. 他的答案是不。 Sebelum kematiannya dalam penyakit yang mengerikan, Borden membuka Alkitabnya di halaman terakhir. 在他还没有去世之前，他打开他的圣经，翻到最后的一页， Dan menuliskan kalimat yang ketiga. 然后他写上第3个词句， Di bawah kalimat-kalimat yang pernah ia tulis, 就是他曾经写的词句， tidak ada pilihan, 没有选择， tidak ada kata mundur. 没有回头路。 Dan Borden menuliskan kalimat terakhirnya, 然后他写上第3句话， tidak ada penyesalan. 没有后悔。 Borden memberikan teladan hidup mengenai seni untuk bertahan. 这个波登给予我们这个抵抗的一个艺术， Sekalipun ia mengalami serangan yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. 即使在他的生活面对种种的攻击， Tawaran dunia akan masa depan yang sangat nyaman. 世界引诱和这个舒适的前途， Kritikan daripada teman-teman kuliahnya. 他的这个朋友同学们的冷言冷语， Ladang pelayanan yang akan dijalani begitu sulit. 他所面临的这个工厂是如何的困难， Bahkan penyakit yang mematikan. 甚至致命的疾病， Borden memilih bertahan sampai akhir. 他选择抵抗到底， Karena ia percaya Tuhan yang dia sembah di dalam diri Yesus Kristus, dia sudah serahkan hidupnya kepadanya. 因为他相信他所相信这个信任的耶稣，他将他所有的生命交给主。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， agenda iblis sampai hari ini adalah menjatuhkan kita. 这个魔鬼的计划到现在就是摧毁所有的信徒， Karena kita adalah laskar Kristus, anak-anak Allah. 因为我们是基督的精兵，是上帝的儿女。 Iblis akan berusaha dengan segala cara, dengan tipu muslihat yang lihai menjatuhkan kita. 撒旦会想尽种种的方法，用这个诡计多端，要使我们跌倒。 Iblis akan menekan kita untuk berhenti melayani Tuhan. 他要强迫我们，使我们离开上帝， Keluar dari jalan panggilan, 离开我们被呼召的道路， dan bahkan berharap kita meninggalkan Tuhan. 甚至希望我们离开上帝。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. 但是今天上帝的话语告诉你，告诉我， Bertahanlah, 我们要抵抗到底， jangan menyerah, 不要放弃。 dan tidak menyesal menjadi laskar Kristus. 作为基督的精兵，从不后悔。 Bagaimana bertahan daripada serangan 我们 iblis? 要怎么样的能够抵挡魔鬼的攻击呢？ Mari kita bersandar akan kuat kuasa daripada 我 Tuhan. 们靠着上帝的大能大力， Kita mengenakan pelengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan bagi 我 kita. 们穿着上帝为我们预备的全副精装。 Kita memohon dukungan dari komunitas orang-orang percaya. 我们要求我们同这个信徒们大家互相的支持。 Tuhan Yesus memberkati. 耶稣基督祝福你们。 Mari kita berdoa. 我们再次祷告。 Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini sekali lagi Tuhan Engkau mengingatkan kami
untuk bagaimana bertahan daripada serangan iblis dan memenangkannya. Oleh sebab itu Bapa, kami diingatkan untuk betapa pentingnya kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuat kuasa daripada-Mu di dalam menghadapi segala serangan daripada si jahat. Tuhan, tolong kami juga, supaya kami juga berani mengenakan segala perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan pada kesempatan ini juga Bapa, kami juga memohon setiap saudara-saudara seiman untuk saling mendukung dan saling mendoakan. Dengan demikian kami bersehati, bersatu di dalam Tuhan, melawan kuat kuasa daripada si jahat. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你。 Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat. Kita akan menaikkan pujian yang kedua, sebelum kita selanjutnya akan berdoa bersama-sama. Kita akan pujian Di Hatiku Ada Kidung Indah. Cai wo xin li, Chang in Chan Maker. 主耶稣是我一首诗歌，这首有点子给我，从未有这美妙绝伦音乐，真是奇妙恩爱歌，在我心里唱吟赞美歌声，赞一奇妙歌有点动的场合，在我心里唱吟赞美歌声。 赞音奇妙恩爱歌，我爱耶稣，因他为我舍，赦罪恩白白着我，我真快乐，因他在我心里，今后要敞开宣歌，在我心里唱吟赞美歌声，赞音奇妙歌有点射动场合。 在我心里唱吟赞美歌声，赞吟奇妙恩爱歌。耶稣才来掌权的时候，我一点色动唱和，这时却有美妙音乐伴奏，都在宝座前唱歌。在我心里唱吟赞美歌声。 赞音奇妙歌有点色动场合，在我心里唱吟赞美歌声，赞音奇妙恩爱歌。Bahasa Indonesia. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah surgawi, kidung indah tak pernah ku dengar. Sungguh indah manislah, di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus datang bertahta pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Mari kita naikkan pokok berdoa yang ada, kita bersama-sama berdoa sebagai gereja Tuhan, kita bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini.
Kita juga tidak lupa bersyukur karena kemurahan-Nya yang masih ada di dalam setiap kita. Kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Kita juga tidak lupa bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kalau pemeliharaan-Mu adalah pemeliharaan yang sempurna ya Tuhan, kalau kami saat ini pun mengalami kekurangan, mengalami kehilangan, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah kekurangan bagi kami ya Tuhan. Kami masih diberikan sukacita, pengharapan, iman yang bertumbuh dalam Tuhan ya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, terutama pemeliharaan bagi Tuhan, bagi kehidupan kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, kami masih diberikan hak istimewa untuk melayani Tuhan, segala Tuhan Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih ya Tuhan, kami mengingat dan berterima kasih kepadamu untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk jemaat Tuhan, bagi setiap kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan ataupun dalam usaha. Terlebih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, nafas yang baru setiap hari, sehingga kami ya Tuhan bisa memuji, memuliakan dengan mulut kami, dengan tubuh kami, untuk menjadi berkat juga bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan dan Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia adalah dalam kendali Tuhan dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini, sehingga ada pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi wabah yang sedang masih berjalan. Lalu berdoa untuk mematahkan niat jahat bagi orang-orang yang memiliki rencana untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah wabah ini. Doakan juga untuk pemerintah dan KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia yang merambat di setiap daerah dan begitu parah. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk perkumpulan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan dan memberikan kendali atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan takut akan Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin dan pemerintah yang ada ya Tuhan, untuk bisa menjalankan pekerjaan mereka untuk membangun bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan untuk masalah wabah yang masih berjalan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam menolong bangsa kami keluar daripada keterpurukan ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya ada pengharapan, ada kekuatan di dalam Tuhan, dan kiranya juga Tuhan patahkan setiap niat jahat dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di tengah-tengah musibah yang ada ini ya Bapa. Kiranya Tuhan tegur dan ingatkan setiap mereka untuk tetap memiliki motivasi yang baik untuk menolong sesama di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemerintah, terutama KPK sebagai badan penanggulangan dan juga pencegahan korupsi, penangkapan orang-orang yang mengambil keuntungan sendiri di tengah-tengah bangsa Indonesia untuk kerakusan dan kebahagiaan mereka saja ya Tuhan. Kiranya korupsi Indonesia sedikit demi sedikit bisa diberantas dari atas sampai dalam akarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari kita berdoa untuk misi dan penginjilan. Kita berdoa untuk situasi misi yang menyajikan artikel, renungan kesaksian dan lainnya, sebuah situs yang ada di internet. Kiranya itu menjadi berkat bagi setiap orang dan referensi misi untuk setiap orang yang mau menginjili. Lalu berdoa untuk beberapa badan misi yang melayani dalam maupun di luar negeri, kiranya Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Lalu berdoa untuk saudara seiman yang sedang berjuang mempertahankan imannya di negara-negara di mana kekristenan atau di daerah di mana kekristenan mengalami penganiayaan. Berdoa Tuhan terus menguatkan mereka walaupun harus dibayar dengan penyiksaan bahkan nyawa mereka. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk misi dan penginjilan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, di perkembangan zaman ini ya Tuhan, ada situs-situs di mana membantu, membukakan wawasan, memberikan informasi, pelayanan misi dan penjangkauan suku-suku yang terabaikan, dan juga informasi seputar daripada
kegiatan misi di seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya orang Kristen bisa mengakses dengan baik dan bisa memakai juga turut mendoakan setiap pekerjaan misi yang ada ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga misi yang ada di dalam negeri maupun di luar. Misi untuk suku-suku pedalaman, misi untuk daerah-daerah yang sulit, suku yang terabaikan, dan setiap lembaga misi yang ada bisa Tuhan pakai, Tuhan cukupkan untuk kebutuhan dana mereka untuk mendukung juga para misionaris-misionaris di berbagai daerah di dalam negeri maupun di luar ya Tuhan. Dan kiranya melalui badan misi yang ada ya Tuhan, lebih banyak jiwa lagi dimenangkan, lebih banyak lagi tempat di mana Injil diberitakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara seiman yang sedang mengalami pergumulan iman yang harus menghadapi penganiayaan di luar negeri ataupun di daerah-daerah kami ya Tuhan, yang harus mempertahankan iman mereka, harus mempertimbangkan dengan matang, dengan baik, agar mereka tetap menjadi saksi di tengah-tengah situasi yang sulit yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan bagi setiap orang yang sedang dalam penganiayaan, Tuhan berikan kekuatan, berikan iman bagi mereka, pengharapan bahwa apa yang dipertahankan bagi mereka adalah hal yang terbaik, di mana janji, kemurahan, dan juga mahkota kehidupan yang diserahkan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mendukung, berdoa untuk pelayanan misi di daerah-daerah dan juga di luar negeri. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa untuk orang tua. Pertama berdoa untuk setiap orang tua, kiranya dimampukan untuk membimbing anak dengan standar dan prinsip firman Tuhan. Lalu kita juga doakan untuk usaha setiap orang tua, jemaat Tuhan untuk membangun hubungan dalam Kristus juga, dan baik melalui ibadah maupun di dalam cell group. Lalu kita juga berdoa agar orang tua Kristen diberikan hikmat dalam mengatur untuk keluarga dan bekerja sehingga ada pemulihan relasi yang terjadi antara orang tua dan anak. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk orang tua di gereja kita atau di setiap gereja di Indonesia. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Bapak kami dalam kajian surga, kami berdoa untuk setiap pasangan yang baru menikah ataupun yang baru memiliki anak, setiap orang tua yang Tuhan pakai di tengah-tengah keluarga menjadi perwakilan Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap orang tua di tengah-tengah pandemi ini untuk bisa bersabar, untuk bisa mementingkan keluarga, untuk bisa membimbing anak-anak mereka di dalam Kristus ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar firman Tuhan menjadi dasar daripada kebangunan, daripada keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua dalam usaha pekerjaan mereka untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan untuk keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan mereka kerinduan untuk terus beribadah pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga mengikuti cell group yang ada di setiap gereja, terutama untuk jemaat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mengingat setiap orang tua Kristen diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk mengatur dan juga memberikan kesaksian bagi orang-orang Kristen yang lain ya Tuhan, agar dalam bekerja, juga di dalam berkeluarga, mereka memiliki waktu untuk anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka mendapatkan perhatian yang khusus dan ada pemulihan hubungan antara anak dan orang tua juga terjadi di sepanjang pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan setiap orang tua dan setiap pergumulan mereka masing-masing di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita sama-sama berdoa secara pribadi. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa mengangkat setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kita kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera, sukacita. Dan kita juga berdoa tidak lupa agar iman kawan kita tetap bertumbuh. Dan kita tiap giat bekerja dalam pelayanan Tuhan. Mari kita angkat suara, kita doa secara pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Setiap doa-doa yang sudah dinaikkan bersama-sama, alur doa secara pribadi yang diserukan kepada Tuhan.
Kami tetap berdoa karena kami percaya Tuhan mendengarkan kami. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan memelihara setiap jemaat Tuhan, setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Yang berdoa juga Tuhan agar mereka memiliki kehidupan secara pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, dan juga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan akhiri kebaktian doa malam pada hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami momen 1年祝祷文结束我们的晚祷会。祝祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀、全是福德，直到永远。阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri dalam ibadah doa kita terima berkat daripada Tuhan. 愿主耶稣基督的会、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。